Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada pensyarah kami iaitu Profesor Madya Dr. Ahmad Munir Datuk Muhammad Saleh. Kami dari Ahli Kumpulan 8 ingin membentangkan sebuah pembentangan yang bertajuk Pengurus Budaya yang Berpindah ke Riyadh, Arab Saudi dan ingin mengekalkan budaya dari negara asalnya. Kumpulan 8 terdiri daripada 6 orang ahli iaitu Muhammad Azizul Hakimi bin Muhammad Fauzi, Muhammad Hafiz bin Abdul Jalil, Muhammad Fadilah bin Mat Nazri, Nur Aina Najihah binti Putra, Rabiatul Adawiyah binti Muhammad Muyi dan akhir sekali ialah Siti Nur Husna binti Siti. Di dalam slide ini, saya akan menerangkan tentang pengenalan kajian. Pengurus adalah orang yang memikul beberapa tugas penting dalam syarikat besar, perniagaan bersaiz sederhana dan syarikat baru. Pengurus juga menyelaras dan mengawasi kerja orang lain untuk mencapai matlamat organisasi. Okey, terdapat 3 jenis pengurus iaitu pengurus barisan pertama yang bermaksud pengurus yang melaksanakan setiap rancangan kerja organisasi. Yang kedua, pengurus pertengahan iaitu yang memudahkan perubahan yang diperlukan oleh organisasi dan mewujudkan persekitaran kerja yang berkesan. Dan akhir sekali ialah pengurus atasan iaitu yang menetapkan matlamat untuk organisasi dan mengarahkan seluruh syarikat ke arah mencapai matlamat. Sejarah Riyadh bermula sejak beberapa abad yang lalu. Bandar ini didirikan akibat runtuhnya kota lama Hajj di wilayah Yamamah yang telah lama berfungsi sebagai pusat perdagangan yang melintasi pelbagai bahagian di Semenanjung Arab. Dikelilingi oleh beberapa lembah, kebun sawit dan kawasan hijau yang meningkatkan pertumbuhan kota. Pada mulanya negara ini memiliki 3 tahap iaitu berasal daripada kepimpinan kuno iaitu negara Saudi pertama, negara Saudi kedua dan kerajaan moden Arab Saudi. Arab Saudi juga mempunyai sumber ekonomi tetap yang merupakan hasil sumber bahan bakar fosil. Pada tahun 2020, saya telah ditugaskan untuk menyelesaikan tugas antarabangsa sebagai pengurus budaya di sebuah pejabat cawangan di Riyadh, Arab Saudi. Untuk memastikan tugas saya ini berjaya disiapkan, saya telah melaksanakan 5 perkara dan menjadi objektif projek ini. Pertama, saya perlu menganalisis persekitaran politik, ekonomi dan sosial Arab Saudi dan membandingkannya dengan perbezaan atau persamaan dengan Malaysia untuk mengurus persekitaran luaran dan global. Kedua, saya akan mengenal pasti potensi cabaran atau rintangan yang akan saya hadapi untuk menguruskan masalah budaya antara Arab Saudi dan Malaysia. Kemudian saya akan mencari kemahiran, tanggungjawab dan keperluan untuk menggaji 5 orang eksekutif yang akan bekerja di bawah saya untuk memastikan pekerja terbiasa dengan amalan di Malaysia. Seterusnya saya akan melakukan beberapa aktiviti dan program yang bagaimana organisasi dapat memanfaat daripada organisasi merentas benua yang terkesan dengan budaya korporat yang kuat. Di dalam slide ini, saya akan menjelaskan tentang perbandingan antara Arab Saudi dan Malaysia, iaitu persamaan atau perbezaan Arab Saudi dan Malaysia. Perbezaan Arab Saudi dan Malaysia dari segi politik hanya terdapat perbezaan sahaja, iaitu Arab Saudi mengamalkan sistem monarki, raja berkuasa mutlak, iaitu raja mempunyai kuasa yang mutlak ataupun kuasa yang penuh terhadap sistem politik dan semua perkara di dalam negara Arab Saudi. Manakala Malaysia pula mengamalkan sistem demokrasi di bawah pentadbiran raja berperlembagaan. Raja mempunyai kuasa juga di dalam Malaysia, namun begitu kuasanya agak terhad daripada Arab Saudi kerana sesebuah keputusan itu haruslah memerlukan persetujuan daripada sesetengah pihak ataupun nasihat daripada sesetengah pihak di dalam negara Malaysia. Di dalam slide ini, saya akan menjelaskan tentang perbandingan antara negara Arab Saudi dan negara Malaysia dari segi ekonomi pula. Dari segi ekonomi, terdapat persamaan dan perbezaan antara Arab Saudi dan Malaysia. Persamaan antara Arab Saudi dan Malaysia adalah kedua-dua negara tersebut mengeluarkan minyak petroleum dan gas. Arab Saudi merupakan antara negara yang terbesar dalam pengeluaran minyak petrol. Kedua-dua negara ini mengalami kerugian akibat daripada COVID-19 yang melanda di negara mereka dan seluruh dunia. Manakala perbezaan dari segi ekonomi adalah Arab Saudi, mata wangnya adalah rial dan nilai mata wang rial di Arab Saudi lebih tinggi daripada nilai mata wang di Malaysia.
Malaysia pula, mata wangnya adalah ringgit dan lebih rendah daripada nilai mata wang di Arab Saudi. Antara persekitaran sosial yang boleh dilihat di Arab Saudi adalah sebuah negara Islam, tetapi tiada halangan untuk agama lain. Untuk menarik lebih banyak pelancong asing, pemerintah Arab Saudi membenarkan wanita dan lelaki yang belum berkahwin untuk tinggal bersama. Juga untuk membunuh diri atau cubaan membunuh diri tidak akan dianggap sebagai jenayah. Kesamarataan sosial adalah negara Malaysia dan Arab Saudi meletakkan Islam sebagai agama rasmi dan kedua-dua negara mempunyai kebebasan beragama. Ini bermakna kedua-dua negara mempunyai agama dan kepercayaan yang sama. Perbezaan antara Malaysia dan Arab Saudi adalah bahasa. Orang Malaysia menggunakan bahasa Melayu, sementara orang-orang di Arab Saudi menggunakan bahasa Arab. Malaysia mempunyai rakyat yang berbilang kaum di negara seperti Melayu, Cina, India dan sebagainya. Sementara Arab Saudi hanya mengandungi orang Arab dan pekerja asing. Orang Arab sering melintas di hadapan ketika orang sedang solat di masjid, sedangkan rakyat Malaysia tidak mengamalkan budaya tersebut. Cara berpakaian orang Arab lebih menyerupai jubah putih, sedangkan rakyat Malaysia mengenakan pemakaian yang pelbagai. Orang-orang dari negara lain tidak boleh tersenyum senang kepada lelaki Arab walaupun niat kita adalah untuk menunjukkan kesopanan, tetapi dianggap sebagai godaan kepada lelaki itu, sedangkan negara Malaysia adalah senyuman dianggap kesopanan. Cara orang Arab berinteraksi akan berlaku sementara rakyat Malaysia akan bersalaman. Arab Saudi dan Malaysia mempunyai banyak tarian tradisional dan salah satu tradisional di Arab Saudi adalah Al-Ardah, dan di Malaysia adalah tarian Zapin, kuda kepang dan lain-lain. Setelah membuat kajian, saya mendapati bahawa terdapat beberapa cabaran atau rintangan yang perlu pengurus budaya hadapi dalam menguruskan masalah lintas budaya antara Arab Saudi dan Malaysia. Antaranya ialah kesukaran untuk komunikasi yang disebabkan oleh perbezaan bahasa komunikasi dan akan menimbulkan salah faham antara penyampai dan penerima. Seterusnya ialah hubungan peribadi, iaitu warga Arab Saudi ingin berurusan sesama mereka sahaja kerana mereka beranggapan bahawa mudah untuk mereka berkompromi tentang sesuatu perkara. Di samping itu, maruah dan penghormatan juga merupakan salah satu cabaran bagi pengurus budaya hadapi masalah ini. Di Arab Saudi, orang yang lebih muda mestilah hormat kepada orang yang lebih tua dari semua aspek. Contohnya, pengurus budaya perlu mendekati dan menegur orang yang lebih tua darinya terlebih dahulu. Selain itu, perbezaan budaya. Salah satu perbezaan budaya antara negara Malaysia dan juga Arab Saudi ialah cara kaum wanita berpakaian. Di Arab Saudi, kaum wanita diarah untuk memakai jubah berwarna hitam, tetapi di Malaysia, kaum wanita bebas untuk memakai apa sahaja. Akhir sekali ialah potensi konflik. Hal ini kerana terdapat percanggahan pendapat dari pengurus budaya dan juga orang-orang Arab Saudi. Budaya bertanggungjawab untuk mewujudkan persetaraan pekerjaan yang dapat bekerja dalam satu kumpulan. Selain itu, sebagai pengurus budaya yang telah dihantar ke Arab Saudi perlu memastikan pekerja di bawahnya terbiasa dengan amalan negara asal. Hal ini kerana terdapat perbezaan budaya kerja antara Malaysia dan Arab Saudi. Pertama adalah waktu kerja. Pihak kerajaan Arab Saudi telah menetapkan waktu kerja sektor kerajaan adalah Ahad hingga Khamis. Manakala waktu bekerja di Malaysia terbagi kepada dua, iaitu Isnin hingga Jumaat dan Ahad hingga Khamis. Yang kedua adalah cara pakaian. Kebiasaannya, pekerja Arab perlu memakai pakaian tradisional. Sebagai contoh, pekerja perempuan perlu memakai jubah hitam panjang, manakala pekerja di Malaysia bebas untuk berpakaian. Yang kedua adalah pertimbangan jantina. Di Arab Saudi, mereka mempunyai batasan antara lelaki dan perempuan. Hal ini kerana Arab Saudi mengamalkan amalan negara Islam. Sebagai contoh, jika mereka membuat perjumpaan antara lelaki dan perempuan, pekerja perempuan perlu memastikan mereka ditemani oleh seorang lelaki. Dan apakah skil, kemahiran dan keperluan yang perlu ada pada pekerja. Yang pertama adalah kecakapan bahasa. Di Malaysia, pekerja perlu mempunyai kemahiran dalam berkomunikasi dan kecakapan penggunaan bahasa, terutamanya bahasa Inggeris. Hal ini dapat memudahkan mereka untuk berhubung dan menyampaikan maklumat, terutamanya kepada orang luar.
Oleh itu, sebagai pengurus budaya perlu memastikan pekerjanya mahir berkongsi dan menggunakan bahasa, terutamanya bahasa Inggeris. Ini kerana pemeriksaan bekerja di Arab Saudi menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa pengantar. Seterusnya adalah kemahiran penggunaan komputer. Pada zaman macam ini, penggunaan peralatan teknologi seperti komputer adalah sangat penting. Di Malaysia, kebanyakan pekerja perlulah mahir dalam penggunaan komputer, terutama dalam Microsoft Word. Oleh itu, pengurus budaya perlu memastikan pekerjanya mahir dalam penggunaan komputer agar dapat memudahkan mereka menyimpan data. Sebenarnya mampu sesuaikan diri dan fleksibel. Pekerja dapat sesuaikan diri dalam suatu perkara. Sebagai contoh, jika pengurus minta untuk menghantar report pada hari tersebut, pekerja dapat menghantarnya pada waktu yang ditetapkan dan dapat membuat keputusan yang sangat tepat. Seterusnya adalah punya pendidikan. Di Malaysia, pekerja yang punya pendidikan adalah diutamakan. Oleh itu, pengurus budaya perlu mencari pekerja yang mempunyai pendidikan seperti mempunyai sarjana muda yang berkaitan dengan sumber manusia. Yang terakhir sekali adalah kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif. Oleh itu, pekerja dapat menjana idea dan berpindah di luar kotak. Oleh itu, pekerja tersebut dapat menyelesaikan masalah yang terjadi di dalam satu organisasi. Okey, seterusnya saya akan membentangkan mengenai aktiviti dan program yang boleh dijalankan oleh pengurus budaya untuk meningkatkan prestasi pekerja. Terdapat 6 aktiviti yang boleh ditekankan semasa menjalankan urusan perniagaan. Aktiviti pertama yang dapat meningkatkan saham syarikat adalah mengadakan program perikatan perdagangan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan saham syarikat menerima nasihat dari negara luar untuk melancarkan urusan perdagangan. Perikatan perdagangan juga akan mengeratkan negara-negara yang melambung saham dalam syarikat tersebut. Program dua hala ini juga memberi lebih manfaat secara tidak langsung kepada kedua-dua belah pihak. Perkara ini akan membawa banyak kebaikan terhadap syarikat dalam masa yang sama dapat memberi keuntungan kepada syarikat berkenaan. Aktiviti atau program kedua adalah melancarkan aktiviti warisan. Pengurus budaya boleh memperkenalkan seni atau budaya mereka kepada pekerja untuk memberi ilmu baharu kepada mereka. Perkongsian budaya ini menunjukkan bahawa adat resam rakyat Malaysia penuh dengan adat dan seni dan adat yang tersendiri. Dengan pertukaran budaya ini akan membawa negara kita lebih dikenali di mata dunia dengan kepelbagaian seni warisan yang ada. Pengurus budaya juga boleh mempromosikan acara kemasyarakatan yang berkaitan dengan warisan. Yang ketiga adalah memberi skim gaji mengikut prestasi. Perkara ini lebih sesuai berbanding dengan memberi motivasi kepada mereka. Pekerja hanya dapat dimotivasikan dengan menawarkan gaji yang setimpal dengan usaha mereka. Sistem gaji yang tidak ada akan menyebabkan pekerja tidak memberi komitmen dengan kerja mereka. Yang seterusnya adalah dengan memberi kursus latihan kepada pekerja. Perkara ini untuk memastikan pekerja mendapat ilmu yang cukup untuk mengendalikan sesuatu pekerjaan. Hal ini juga akan memberi lebih banyak manfaat kepada syarikat jika berjaya mewujudkan pekerja yang berpengetahuan. Pekerja yang berilmu dapat meningkatkan prestasi pekerja kerana memberi komitmen yang menyeluruh dalam pekerjaan tersebut. Seterusnya adalah menghadkan penggunaan telefon bimbit. Dapat membantu meningkatkan mutu pekerja di sesebuah organisasi. Penggunaan telefon bimbit yang berlebihan akan menyebabkan pekerja kurang fokus terhadap kerja mereka. Hal ini akan menyebabkan pekerja menjadi malas dan tidak memberi komitmen dengan kerja mereka. Dengan menetapkan masa untuk menggunakan telefon bimbit dapat memberi kesan yang baik terhadap sesetengah pekerja yang tidak mampu mengawal penggunaan telefon semasa di tempat kerja. Akhir sekali ialah mewujudkan kerja secara berkumpulan. Kerja secara berkumpulan dapat mengeratkan sesama mereka dan meningkatkan persefahaman antara satu sama lain. Kerja
kerjasama dalam sebuah kumpulan amatlah penting untuk mewujudkan semangat kerjasama antara satu sama lain. Pekerja juga dapat mengenali dengan lebih rapat antara ahli kumpulan mereka kerana dapat bersemuka secara langsung dan tidak langsung. Di Arab Saudi, mereka telah membudayakan memberi salam dan berjabat tangan semasa bersemuka menunjukkan amalan yang perlu dilakukan setiap kali bertemu. Budaya kepribadian ini perlu diambil contoh supaya dapat mencapai tujuan organisasi serta mendapatkan hubungan antara sesama pekerja dalam sesebuah organisasi tersebut. Seterusnya, dapat mewujudkan pekerja yang dapat menyelesaikan masalah yang berlaku. Keberkesanan budaya masalah ini dapat dilihat apabila golongan profesional dalam sesuatu organisasi dapat mengawal dan memiliki pengetahuan yang luas untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh syarikat kerana mereka amat pakar dalam sesuatu bidang. Selain itu, budaya peranan iaitu menerapkan sikap integriti dalam melakukan pekerjaan merupakan elemen yang amat penting dalam organisasi. Semua pihak perlu patuh kepada arahan untuk mencapai tujuan serta matlamat organisasi tersebut yang telah diamalkan di Arab Saudi. Hal ini kerana setiap jawatan yang dipegang dalam hierarki organisasi memegang peranan penting dalam ketulusan membuat sesuatu kerja. Akhir sekali, budaya tugas amat penting dalam organisasi. Ianya dapat meningkatkan kemahiran diri dengan mencuba mempelajari sesuatu pekerjaan di luar bidang. Setiap organisasi telah melakukan pengkhususan kerja, namun pekerja juga boleh mencuba melakukan pekerjaan di luar bidang mereka bagi mengelakkan mereka berasa bosan. Apabila pekerja berasa bosan, maka produktiviti yang dikeluarkan tidak berkualiti kerana pengeluaran hanya memenuhi standard sahaja. Kesimpulannya, budaya Arab Saudi berbeza dengan budaya di Malaysia. Sebagai pengurus budaya di Arab Saudi, kita perlu memainkan peranan yang penting untuk memahami budaya mereka serta mewujudkan suasana organisasi yang harmoni dan berdisiplin. Budaya merupakan simbol identiti sesebuah negara, khususnya negara Arab Saudi, kerana mereka hidup dengan budaya yang telah lama diamalkan dan perlu mengekalkannya untuk generasi yang akan datang. Budaya yang baik mestilah diambil contoh kepada sesuatu organisasi demi mencapai keinginan dan matlamat dalam sesuatu urusan yang dijalankan. Malaysia juga boleh menjadikan Arab Saudi sebagai contoh terdekat demi mengekalkan amalan budaya yang sedia ada. Malah sesuatu organisasi tersebut dapat dikawal dengan baik.